Salam Malaysia Madani bersama-sama saya Magdalena Depol dalam berita pagi Sabah edisi Rabu 10 April 2024. Semangat perpaduan perlu terus dipupuk dan dipelihara agar semua perancangan pembangunan dan pelaksanaan dasar terhadap keseimbangan sosial dapat dilaksana dengan jaya. Yang di-Pertuan Negeri, Tun Dr. Juhar Datuk Mahiruddin berkata, pembangunan sesebuah negara tidak bermakna sekiranya sikap persefahaman dan keharmonian dalam kehidupan masyarakat berbilang kaum diketepikan. Rakyat negeri Sabah khususnya perlu berusaha mencipta lebih banyak ruang perpaduan serta menamatkan ruang perpecahan seperti sikap ketaksuban yang melampau, baik dari sudut agama maupun suku kaum. Dalam perutusan Aidilfitrinya, Tun Dr. Juhar juga menggalakkan umat Islam menyantuni golongan fakir dan miskin sama ada dalam bentuk kewangan maupun barangan keperluan harian. Beliau turut menyatakan penghargaan atas pengorbanan pelbagai pihak yang membolehkan Aidilfitri disambut dalam suasana aman, tenteram, riang dan meriah meski dalam keadaan sederhana. Sementara itu, Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Jino dalam perutusannya mengajak rakyat negeri ini mengekalkan perpaduan dan mengukuhkan iltizam demi pembangunan dan kemajuan Sabah. Saya bagi pihak kerajaan negeri dan keluarga mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin kepada seluruh rakyat di negeri ini. Datuk Haji Ji turut melahirkan rasa bangga dengan kepelbagaian budaya dan kepercayaan yang membolehkan rakyat negeri ini hidup dalam keadaan aman dan saling hormat menghormati. Katanya, sejak lebih 3 tahun lalu, Sabah telah mengharungi pelbagai cabaran termasuk pandemik COVID-19, isu ekonomi dan pergolakan politik yang dihadapi dengan penuh ketabahan dan bijaksana. Pada masa sama, Datuk Haji Ji turut melahirkan penghargaan kerajaan negeri kepada pasukan keselamatan dan petugas barisan hadapan yang tidak pernah jemu berkhidmat demi keamanan negara termasuk pada musim perayaan. Proses pencerapan Hilal Syawal bagi Kota Kinabalu petang semalam berlangsung di Balai Cerap Al-Biruni, Tanjung Dumpil, Putatan. Proses selama 33 minit itu bermula pukul 6.24 petang hingga 6.57 petang, melibatkan 8 ahli jawatan kuasa Ruqyah Hilal Syawal Sabah bersama beberapa orang saksi yang dilantik. Majlis Ruqyah Hilal Syawal tahun 2024 ini dimulakan dengan bacaan Yasin dan doa selamat, disusuli penerangan Imkanur Ruqyah anak bulan Ramadan oleh Timbalan Mufti Negeri Sabah, Datuk Abdul Manap Lakariba. Majlis cerapan ini turut dibantu Jabatan Ukur dan Pemetaan Malaysia dan Jabatan Tanah dan Ukur Negeri Sabah. Hadir sama Timbalan Ketua Menteri Datuk Syahilmi Yahya, Exco Pendidikan dan Hal Ehwal Agama Islam Sabah Datuk Dr. Muhammad Arifin Muhammad Arif dan Mufti Negeri Sabah Datuk Bungsu Aziz Jaafar. Hampir 500 peserta menjayakan program Khatam Al-Quran Parlimen Batu Sapi Sandakan. Program turut diisi penyampaian sumbangan kepada para peserta. Majlis yang berlangsung di Masjid Wasatiyah Batu Sapi ini disempurnakan Ketua Parti Gagasan Rakyat Sekong, Saparuddin Abu. Untuk tahun ini, Alhamdulillah, penyertaan daripada peserta kawasan Parlimen Batu Sapi ini bertambah daripada tahun sebelumnya. Ini menunjukkan rakyat ataupun penduduk-penduduk di Batu Sapi ini ingin mempelajari, ibu bapa mau anak-anak mereka tahu membaca Al-Quran itu. Bercakap kepada RTM, Saparuddin menyarankan agar umat Islam di kawasan ini terus mengisi masa terluang dengan aktiviti keagamaan agar dicontohi generasi muda. Aktiviti seumpama bukan sahaja dapat menyemai rasa kecintaan anak muda terhadap kitab suci Al-Quran, malah dapat mengelak mereka terjebak dalam kegiatan tidak sihat. Sementara itu, Pengerusi Masjid Wasatiyah Zahrif Aizat, Datuk Samsudin memuji penganjuran program ini serta mengalu-alukan kerjasama pelbagai pihak mengimarakan masjid. Program Khatam Quran di Masjid Wasatiyah dengan 200 peserta, tetapi tahun ini hampir 400. Jadi syabas saya ucapkan kepada warga Batu Sapi.
Pembukaan Hub Budaya Baharu Hongkod Avenue akan merancangkan lagi ekonomi tempatan di samping memelihara tradisi dan warisan budaya negeri Sabah. Hongkod Avenue yang juga menjadi mercu tanda kemakmuran ekonomi dan perpaduan sosial penduduk negeri di bawah bayu. We are starting a journey to make KDCA Hongkod Kaisahan a lively place where everyone can come together to spend quality time. Tan Sri Pairin menyatakan demikian dalam sidang media sempena acara pembukaan Hongkod Avenue di Dewan Tan Sri Pairin, Kompleks Hongkod Keesaan KDCA. Gerai-gerai jualan di Hongkod Avenue akan dibuka secara rasmi bermula 5 petang 13 April ini yang akan diserikan dengan persembahan menarik dan jualan pelbagai jenis makanan. Sebanyak 22 gerai makanan dan 12 gerai kraft tangan akan beroperasi pada hari berkenaan yang dijangka mampu menarik kehadiran 500 pengunjung. Menurut Tan Sri Pairin, pihaknya turut merancang pembukaan sebuah pasar mini di Kompleks KDCA sebagai platform untuk peniaga tempatan mengembangkan perniagaan. Jabatan Hal Ehwal Veteran JHEB Angkatan Tentera Malaysia ATM Negeri Sabah menjejaki veteran ATM yang belum berdaftar. Setakat ini hanya 7,800 veteran ATM Sabah berdaftar, masih rendah berbanding keahlian negeri-negeri lain. Pengarah JHF ATM Sabah, Major Nur Khairi Abdul Rahman berkata, pelbagai inisiatif dijalankan bagi menggalakkan mereka terlibat dalam program kemasyarakatan dan tanggungjawab sosial korporat. Dia Sabah ni kita tahu terlalu pelusuk-pelusuk pedalaman tu yang susah kita nak menjejaki. Jadi dengan program sekolah seperti ini dan kita akan perbanyakkan lagi program-program bersama masyarakat setempat untuk terus menjejak veteran-veteran ini. Major Nur Khairi berkata demikian kepada RTM di Tuaran. Penganjuran Perkemahan Pathfinder Malaysia Union Mission of Seven-Day Adventist MAU mampu membentuk daya kepimpinan efektif bagi menghadapi cabaran kompleks. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Jinor berkata menerusi aktiviti tersebut, daya kepimpinan belia dapat diperkasa ke arah menyumbang kepada pembangunan rakyat dan negara. Menurut Datuk Haji Ji, penglibatan dalam aktiviti seumpama juga secara tidak langsung mengembangkan lagi bakat dan kemahiran para peserta. Beliau berucap merasmikan pembukaan First MAU Pathfinder Campery 2024 di Kem Istirahat Advent Dantai, Kiat, Lok Nunuk, Tuaran. Teks ucapannya disampaikan Pembantu Menteri kepada Ketua Menteri, Datuk Abidin Mandingkir. Program 5 hari yang bermula Ahad lalu disertai lebih 2,000 peserta berumur 10 hingga 15 tahun dari Malaysia, Filipina, Bangladesh, Singapura, Korea dan India. Ia antara lain bertujuan memupuk pertumbuhan kerohanian, intelektual dan sosial dalam kalangan peserta. Saya ingin mengucapkan selamat menyambut Hari Raya Aidilfitri 1445 Hijrah. Sambutlah Hari Raya dengan penuh rasa kesyukuran dan kegembiraan. Maaf zahir batin daripada saya dan keluarga. Saya dan keluarga serta warga Kementerian Pendidikan Tinggi ingin mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin. Marilah kita mengamalkan amalan kunjung-mengunjung supaya kita dapat hidup harmoni di negeri dan negara ini. Saya YB Limus bin Juri mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin. Jangan lupa pada yang tiada. Panjatkan doa ini. Baik, paparan itu mengakhiri Berita Pagi Sabah kali ini. Menyusul selepas ini Berita Pagi Sarawak. Selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin. Dari sungai hingga ke segara, Palestin pasti merdeka.